Terima kasih, Ketua. Terima kasih atas jemputan untuk memulakan perbahasan dalam sesi Parlimen khas ini. Saya amat kesal dengan menyaksikan bilangan jangkitan dan juga kematian yang mengerikan hari demi hari, yang mencecah rekod setiap hari. Dan pada masa yang sama, ekonomi adalah dalam keadaan terubang-ambing dan terbantut yang amat menakutkan. Dan adalah perlu untuk menyelamatkan bukan sahaja nyawa, tetapi juga mata pencarian dengan satu anjakan baru COVID-19 dan satu plan normalisasi ekonomi menerusi suntikan dana tambahan sebanyak 45 bilion ringgit dan juga moratorium pinjaman bank tanpa faedah sehingga akhir tahun 2021. Anjakan COVID-19 dan juga plan normalisasi ekonomi mestilah bergerak sejajar dengan bergerak daripada sekatan atau COVID sifar kepada satu dasar mitigasi yang menyesuaikan diri hidup bersama COVID dan beralih daripada sekatan pergerakan penuh kepada sekatan pergerakan bersasar yang boleh mengurangkan kesan ekonomi yang buruk. Pembukaan semula ekonomi secara berperingkat mestilah membatalkan perbezaan di antara perniagaan yang perlu dan tak perlu. Kerana ini adalah satu perbezaan palsu. Semua perniagaan adalah perlu kerana mereka mahu hidup dan dapat pendapatan. Serta juga memasukkan pengeluaran surat kebenaran daripada MITI dan juga kementerian yang selalu disalahgunakan. Ini juga harus dihapuskan. Plan normalisasi ekonomi akan membenarkan ekonomi dibuka semula. Kerana pada tahun 2020, kita boleh anggap ini adalah satu tahun di mana sasaran ekonomi tersasar. Diunjurkan defisit bajet sebanyak 6%, tetapi sebenarnya 6.2%. Kadar pengangguran adalah dianggarkan 4.2%, tetapi yang sebenarnya adalah 4.5%. GDP dianggap akan susut sebanyak 5.5%, tapi susut 5.6%. Sasaran ekonomi Malaysia untuk tahun ini juga akan mengulangi sasaran tersasar seperti yang berlaku pada tahun 2020. Contohnya, defisit bajet akan diturunkan daripada ramalan 5.4%, sebaliknya akan naik kepada 7%. Kadar pengangguran tidak akan dikurangkan kepada 3.5% seperti mana yang diramalkan pada Belanjawan 2021, tapi dijangka naik kepada 5%. Utang dan juga liability dijangka akan melebihi 1.3 trilion ringgit. Dan di sini saya harap Yang Berhormat Menteri boleh berikan jumlah penuh utang dan liability kerajaan. GDP juga telah diturunkan. Ramalannya yang agak optimistik dalam Belanjawan 2021 ialah sehingga 7.5%. Tapi kini dijangka diturunkan kepada 4%. Sungguh pun melaksanakan 8 pakej rangsangan ekonomi sebanyak 530 bilion ringgit dan Belanjawan 2021 sebanyak 322.5 bilion ringgit, iaitu belanjawan yang paling besar dalam sejarah Malaysia. Dengan kata lain, ekonomi kita tidak akan menjalani normalisasi pada akhir 2021 dan tetap akan lebih kecil berbanding dengan akhir 2019, iaitu tahun terakhir Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Penguncupan ekonomi sebanyak 5.6% pada tahun 2020
telah menjejaskan perniagaan kecil dan juga pekerja biasa, khususnya IKS. Sumbangan IKS atau industri kecil dan sederhana kepada GDP atau KDNK telah susut sebanyak 7.3% pada tahun 2020 mengikut Jabatan Perangkaan. Susutan 7.3% ini adalah lebih tinggi daripada perniagaan bukan SME, di mana mereka turun sebanyak 4.6% saja. Inilah kali pertama sumbangan SME atau IKS kepada GDP adalah lebih rendah berbanding dengan GDP negara dan juga sumbangan perniagaan bukan SME sejak tahun 2004. So bermakna kalau perniagaan besar kesannya tidak begitu buruk berbanding dengan SME. Kita lihat semangat SME kepada GDP untuk 2020 adalah 38.2%. Berbanding dengan 2019, 38.9%. Ini menunjukkan impak besar negatif ke atas isi rumah negara kita. Kerana SME ada 1 juta SME dan mereka merangkumi 98.5% syarikat-syarikat di Malaysia. So, kesannya besar kerana mereka juga menggajikan 7.3 juta rakyat Malaysia pada tahun 2020 yang merupakan 48% daripada semua pekerja di Malaysia. Bila IKS gagal, kadar pengangguran akan naik lebih tinggi daripada 4.5% sekarang. Mengapa kerajaan boleh begitu yakin bahawa 8 pakej rangsangan ekonomi sebanyak RM530 bilion dan belanjawan 2021 sebanyak RM322.5 bilion boleh menyelamatkan 1 juta SME ini? Satu kajian daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pada 4 hari bulan Jun melaporkan bahawa 90% daripada SME dan mikro menghadapi risiko gulung tikar. Association of SME juga mendedahkan bahawa 100,000 SME telah gulung tikar tahun lepas dan 50,000 lagi SME menghadapi risiko gulung tikar dalam tahun ini. Sejak MCO pertama dikenakan pada tahun lepas, Malaysia menghadapi kerugian ekonomi yang dianggarkan sampai atau sekurang-kurangnya RM500 bilion. Dan ini begitu sukar dan menyulitkan untuk SME dan pekerja biasa yang menanggung beban yang besar, lebih besar berbanding dengan syarikat besar. Itulah sebab utama mengapa 8 pakej rangsangan ekonomi sebanyak RM530 bilion tidak berkesan adalah kerana suntikan dana secara langsung hanya RM83 bilion saja. Dengan baki ini diberikan dalam bentuk pinjaman, jaminan dan insentif bukan kewangan. Apakah gunanya memberikan potongan cukai bila perniagaan tak ada untung langsung kerana tak ada pendapatan oleh kerana PKP ini? Ini bagi pun tak bermakna. Adalah satu keperluan untuk membuat satu anjakan ekonomi, merangka satu plan normalisasi ekonomi untuk membenarkan ekonomi membuka semula supaya negara boleh balik ke normal kepada tahap 2019. Formula lama atau kaedah lama untuk memberikan bantuan one-off tidak boleh diterima pakai lagi kerana ini hanya financial band-aid dengan izin. Dan tidak akan melindungi mata pencarian pekerja biasa dan juga rakyat Malaysia yang menghadapi masalah kewangan. Perlunya ada bantuan kewangan secara berkala dan kerap untuk menyelamatkan pekerjaan, perniagaan dan juga mata pencarian. Pertama, daripada RM45 bilion
suntikan dana secara langsung. 35 bilion ringgit harus digunakan untuk membantu perniagaan boleh terus kekal, survive dalam bentuk subsidi utility, upah dan sewa, insentif gaji dan juga pengambilan kerja untuk mewujudkan pekerjaan baru. Geran kewangan, insentif kewangan bukanlah pinjaman atau jaminan kerana banyak yang tidak layak kerana mereka tak ada sebarang pendapatan. YB Bagan, mohon Pasir Gudang 1 minit mencelah YB. Ya, sekejap saya habis ini nanti saya bagi. Terima kasih. Industri pelancongan kehilangan 100 bilion ringgit dalam tahun lepas dan dijangka menghadapi kerugian yang sama. Tapi tidak ada sebarang bantuan untuk membolehkan industri yang menyumbangkan 16% kepada GDP untuk terus hidup. Ia macam bayi yang dibuang. Bayi yang dibuang tanpa sebarang bantuan yang bermakna. Kedua, moratorium pinjaman bank tidak bermakna tanpa dikecualikan faedah. Dan juga tidak hanya diberikan kepada individu tetapi juga harus diberikan kepada syarikat. Impak negatif kepada pendapatan bank adalah kecil saja. Dijangka di antara 0.5% kepada 6% untuk kebanyakan bank. Mengecualikan compound interest dan bayaran denda lewat tidak akan membantu peminjam. Mereka membayar kos faedah yang sama semasa mereka masih tidak ada sebarang pendapatan. Tidak seperti moratorium pertama tahun lepas. Faedah untuk pinjaman sewa beli tidak dikecualikan. Untuk pemegang kad kredit juga tidak takluk di bawah moratorium ini. Tetapi mereka hanya dibiayai semula dalam bentuk pinjaman tetap tanpa menjejaskan faedah terbayar. Tidak ada penjimatan langsung untuk pemegang kredit dan peminjam sewa beli. Loan moratorium adalah penangguhan pembayaran pinjaman. Dan industri bank harus buat haircut ke atas keuntungan yang agak sihat mereka. Kalau kita lihat pada tahun 2019, keuntungan selepas cukai adalah 32.3 bilion ringgit. Sedangkan pada tahun 2020 adalah 23 bilion ringgit. Inilah cukai, itulah keuntungan selepas cukai. Mereka mampu menanggung 5 bulan tanpa faedah sehingga akhir tahun 2021. Pasir Gudang. Terima kasih YB Bagan, terima kasih Datuk Yang Ketua. YB Bagan, bolehkah melalui YB Bagan mohon saya Pasir Gudang mohon pengesahan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan sumbangan pekerja dan juga KWSP melalui program iLestari, iSinar, iCitra dikumpulkan lebih 100 juta daripada wang pekerja dalam KWSP telah digunakan dalam program pakej rancangan ini. Manakala apa yang YB Menteri Kewangan sebut ada 8 pakej kerajaan. Kerajaan hanya mengemukakan suntikan cash tunai hanya lebih kurang lebih 80 juta. Adakah fakta yang saya sebut ini benar, iaitu sumbangan pekerja dari duit pekerja sendiri, daripada safety net mereka, skim pension mereka ini jumlahnya lebih besar daripada sumbangan kerajaan sendiri. Soalan saya YB Bagan, tolong tanyakan kepada Menteri Kewangan, apakah rancangan kerajaan yang untuk menolong pekerja ini supaya wang KWSP mereka ini dapat dipulihkan semula. Contohnya,
Program iCitra, kita ada lebih kurang 15 pencarum KWSP pekerja, lebih kurang 6 juta pekerja tak mampu nak keluarkan iCitra sebab duit dia dah habis dalam KWSP, dikeluarkan dalam ALS cari iSinar. Jadi YB Bagan, tolong tanyakan. Terima Terima kasih. kasih. Saya harap ini jadi sebahagian. Boleh, dari ucapan Sri Gading. saya. Nanti sekejap saya habis dua program saya bagi. Okey, ketiga ialah kalau kita lihat kemelirisan ekonomi yang agak buruk, di mana bukan sahaja ramai yang tak pernah dulu minta itu baku dapur, sekarang minta buat kali pertama. Saya rasa itu menunjukkan betapa teruknya kesan ekonomi. Saya harap kerajaan boleh berikan peruntukan yang sama kepada semua kawasan-kawasan pembangkang seperti mana yang mereka berikan sebelum ini. Kerana ini untuk bantu orang miskin. Sebab dalam kawasan pembangkang mereka juga rakyat Malaysia. Itulah sebabnya kita minta harap boleh naikkan bantuan kebajikan kepada RM1,000 untuk kumpulan B40 dan penganggur. Kerana inilah dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa berkempen dalam pilihan raya di Sabah. Ini hanya melibatkan kos tambahan RM5 bilion untuk 5 bulan akhir tahun ini. Kita minta bahawa ini boleh mewujudkan satu social safety net untuk membantu mereka yang menganggur dan pekerja yang hadapi masalah cash flow. Bukit Mentajam. Sri Gading. Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Bagan. Setelah mendengar apa yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan dan menyatakan tentang keadaan keuangan negara yang amat terbatas dan juga perbelanjaan daripada semalam dan sebelum itu, kita melihat KKM disebutkan belanja 3.7 bilion. Kementerian Sains belanja hampir 5 bilion lebih untuk vaksin dan berbagai. Tapi malangnya di peringkat akar umbi, tidak kelihatan bagaimana keuangan ini dapat diterjemahkan menjadi kenyataan. Bayangkan kemudahan katil di hospital pun tidak cukup. Bayangkan rakyat kita nak mendapatkan oksigen. One oksigen tangki itu have to be shared by at least 2 or 3 people. Sound like kita dalam keadaan negara yang third world countries. Membimbangkan saya, ialah saya nak bertanya Yang Berhormat Datuk Bagan. Baru-baru ini kita dapat melihat bagaimana pihak kerajaan melakukan iaitu menggunakan kumpulan uang amanah negara. KKUAP 20 bilion diambil 1/4 kerajaan untuk membeli vaksin tidak melalui tanpa parlimen perbincangan. Ini keuangan untuk generasi kita yang akan datang. Dan lepas itu kita melihat dalam pembinaan 5G kerajaan tidak menggunakan kaedah yang lain. Malahan kerajaan mengambil seakan-akan kerajaan nak berbuat, they want to be in business. Negara lain seperti Korea dan Thailand, they do it in different kind of form to generate income. Ya, tapi malangnya pada hari ini kita dapat melihat daripada 5G yang ada, ya sepatutnya menjana sekurang-kurangnya 3 bilion US dollar. Tapi malangnya pada hari ini kerajaan perlu berbelanja hampir 11 bilion untuk membina prasarana untuk memudahkan 5G. Dan saya ingin menambah sedikit. Saya nak bertanya, berapakah jumlah dan nilai kontrak perolehan kerajaan dipecahkan mengikut kementerian yang diberikan oleh kerajaan sejak 2020 hingga 1 Julai 2021? Berapakah jumlah nilai secara runding terus mengikut kementerian pada tempoh yang sama? Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Yang Berhormat Bagan. Bagan tentang baku makanan. Najib, saya habis tentang vaksin. Saya bagi. Ini harap boleh jadi sebahagian daripada ucapan saya. Keempat ialah perlunya ada tambahan 4 bilion untuk sektor kesihatan. Bukan sahaja mengambil semua pegawai kontrak sama ada doktor, farmasis dan juga itu doktor gigi, tapi juga untuk memastikan sistem sokongan kesihatan dapat ditambah, ICU, katil ICU ditambah dan juga penting sekali ialah vaksinasi. Yang Berhormat Rembau semalam menyatakan 12.5 juta rakyat Malaysia telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Dan daripada 18.8 juta orang dewasa yang mendaftarkan diri. Oleh kerana 18.8 juta orang dewasa rakyat Malaysia telah mendaftar diri merupakan 80.5% daripada populasi dewasa di Malaysia. 37.6 juta dos diperlukan.
kerajaan sudah terima 26.4 juta dos, kurang 10.2 juta dos. Mengapa tidak boleh beli 10.2 juta dos supaya semua rakyat dewasa yang mendaftarkan diri boleh divaksin dengan serta-merta. Tak payah tunggu 3 bulan. Mengapa kena tunggu 3 bulan? Semalam mungkin yang berhormat Senator Menteri Kewangan tak ada. Menteri berkenaan YB Remah menyatakan tak ada wang untuk beli 10.2 juta dos. Saya nak cadangkan keluarkan wang. Pembangkang akan sokong. Kerana kita tak boleh tunggu. Kalau tunggu 3 bulan lagi, tak tahu berapa ramai akan mati. Lebih penting kita selamatkan nyawa daripada selamatkan perbelanjaan. So saya harap bahawa jangan tunggu lagi. Farmer niaga ada 14 juta. Kita sekarang kurang 10.2 juta untuk vaksinasi 18.8 juta rakyat Malaysia. Beli daripada farmer niaga. Kosnya dianggapkan 1.5 bilion. Kita mampu keluarkan 1.5 bilion untuk selamatkan 18.8 juta rakyat Malaysia. Sila. Terima kasih Wayu Bagan Bilal Wan. Cuma nakkan komen daripada Wayu Bagan tentang kenyataan yang menyatakan bahawa, minta izin Malaysians are self-financing themselves through moratoriums and EPF withdrawals sebanyak 350 bilion daripada jumlah packages yang disebutkan tadi 530 bilion. Maknanya rakyat tanggung sendiri. Rakyat tetap sengsara. Itu kenyataan pertama. Yang keduanya adalah stimulus package ini telah melupakan langsung sektor pertanian luar bandar kepada petani, nelayan dan peternak. Kalau saya lihat daripada apa yang didapat oleh petani, paling banyak 1 bilion daripada 530 bilion tadi. 0%, almost nil, zero. Dibandingkan dengan packages untuk prihatin SME yang mendapat 10 bilion yang diumumkan kerajaan. Ya, saya minta komen. Terima kasih Sri Gading. Saya rasa bukan saya yang jawab, menteri yang jawab. Ini masuk sebagai sebahagian ucapan saya. Yang penting ialah kita tak boleh tunggu lagi sekejap. Kita nak sokong kita punya wira-wira, frontliners, wira-wira di sektor kesihatan. Bagi mereka tambahan 4 bilion ringgit. Kita tak mau dengar cerita yang menjaya hati macam Miss Bawi Kong di mana bapanya dinafikan oksigen, katil, selimut dan juga makanan sebelum beliau mati oleh kerana COVID di hospital sedang. Let us achieve herd immunity dengan izin Puan Ketua. Let us achieve herd immunity not only through inoculation and infection. We don't want to achieve herd immunity through inoculation and infection. We want to achieve herd immunity through inoculation. So kelima, itu insentif pengambilan kerja sebanyak 500 sebulan kepada pekerja tempatan dan juga kepada majikan RM300 sebulan untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Kadar pengangguran di kalangan belia di antara umur 15 hingga 30 tahun masih tinggi. Dan untuk bulan Mei naik 0.5% kepada 9.2%. Ini satu angka yang agak tinggi. Keenam, kita harus memudah cara pembukaan semula ekonomi dengan menghapuskan fictitious differentiation dengan izin between essential and non-essential business. Tak ada makna langsung. Dan saya harap penting ialah kita harus tegaskan desentralisasi. Decentralization and whole of society effort adalah kritikal untuk memastikan negara kita balik secara normal dan juga ekonomi balik ke pangkal jalan. Kerana centralization of powers termasuk proklamasi darurat hanya telah menjadi krisis politik, kesihatan, kemilaslahatan ekonomi dan juga ketidakstabilan politik menjadi lebih teruk lagi. Yang berhormat daripada Gasah. Kanga. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Singkat 5 minit lagi. Singkat. Tadi saya dengar ucapan daripada Yang Berhormat Bagan, bekas Menteri Kewangan berkenaan dengan baku makanan.
Tadi dalam ucapan oleh Senator Menteri Kewangan ada menyatakan bahawa 300,000 tersebut sekiranya perlu boleh ditambah. Jadi saya mohon pandangan daripada Yang Berhormat Bagan, apakah 300,000 kalau secara one off, bagi saya, kawasan saya tak cukup. Saya rasa semua di sini bersetuju, semalam Arau pun ada cerita, kalau boleh, kerajaan bagi setiap bulan sehingga seluruh negara masuk ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Sebab kalau fasa 4 tu semua dah boleh kerja. Jadi kalau boleh kita bagi setiap kawasan melalui pejabat ahli parlimen, cuma bukan saja untuk baku makanan, tapi untuk benda-benda yang berkaitan dengan COVID-19 termasuk ujian kit tersebut. Terima kasih Yang Berhormat. Bagan, Kang Kota minta Melaka. sikit. Ya. Nanti Kota Melaka, Kang Terima kasih, Bagan. Singkatlah. Saya nak tanya kepada Menteri, berapakah peminjam yang telah membuat permohonan untuk mendapatkan moratorium kali ini? Dan berapakah telah diluluskan, berapa telah diterima oleh peminjam? Sebab saya lihat ya, banyak bank telah keluarkan moratorium yang baru kepada mereka, plan mereka, tetapi membebankan mereka. Ini diaku oleh bank sendiri. Sebagai contoh, ya, ini surat letter offer untuk moratorium kali ini. Bank sendiri mengatakan, please take note that the approved plan offered will incur additional borrowing costs due to the deferred installments. Jadi di sini jangan kerajaan bangga dengan moratorium yang telah diberikan, sebab itu bukan moratorium yang benar-benar moratorium. Yang kita nak ialah jangan kenakan interest. Terima kasih. Terima kasih Kota Melaka. Sikit Bagan Angga. kita pakej bantuan ni dia tak harus kita lihat terpisah daripada perbelanjaan keseluruhan termasuk belanjawan. Cuma saya nak sebut dalam belanjawan yang lepas saya bangkitkan kepada Menteri Kewangan, kita kurangkan perbelanjaan sosial dan juga subsidi sebanyak 3 bilion. Tapi masa tu Menteri Kewangan dia mengelak untuk jawab, dia kata kita banyak bagi bantuan pakej-pakej ini. Apa yang saya nak sebut dalam pengalaman saya bila saya turun dalam satu kes di Kampung Hutan Melintang, Dun Kayang di bawah Parlimen Kanga. Bila saya pergi jumpa dengan makcik ni, dia kata dia punya bantuan bulanan daripada JKM dah ditarik balik. Ditarik balik. Apa sebab dia? Sebab anak dia dulu yang bekerja, anak dia dah hilang kerja semasa PKP, anak dia balik, oleh kerana anak dia sekarang duduk dengan dia, jadi dia sudah tidak dinilai sebagai tidak layak lagi untuk menerima bantuan JKM. Inilah kesan dia yang saya cuba tanyakan kepada Menteri Kewangan, kat mana belanja sosial dan juga subsidi ditarik balik. Jadi saya minta ini dipertimbangkan untuk diperbetulkan. Terima kasih. Bulai. Terima kasih Bagan. Terlanjur Menteri Kewangan ada di sini. Saya minta supaya ada penjelasan berapa sebenarnya yang kita bayar untuk vaksin. Sebab 415,000 dihadiahkan oleh United Kingdom. Jepun 1 juta. US 1 juta. Kita dapat banyak lagi vaksin yang diberikan secara percuma. Maka saya rasa dengan imbuhan itu, lebih banyak yang boleh kita berikan lagi kepada rakyat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Ini semua jadi sebahagian dari ucapan saya. Saya pasti Yang Berhormat Menteri Kewangan yang mampu jawab ini akan gulung dengan baik nanti. Sila Bagan 2 Yang minit. akhirnya, ya saya tahu. Yang satu ialah tentang itu permasalahan itu ordinan darurat. Implikasi kewangannya besar. Kerana ada 2 ordinan darurat berkaitan dengan Kementerian Kewangan. Satu ialah KUAN, di mana RM5 bilion diangkat untuk membeli vaksin. Satu lagi ialah di mana perbelanjaan boleh diluluskan oleh Perdana Menteri tanpa Parlimen. Iaitu sama ada bajet perbekalan ataupun perbekalan tambahan, supplementary budget. So sekarang apakah implikasi bila ia disebut dimasukkan? Sama ada dimasukkan atau dalam proses, saya pun keliru. Kerana itu pihak Menteri Undang-Undang cakap dimasukkan, tapi Menteri Wilayah Persekutuan cakap dalam proses. Hadir mesyuarat yang sama tapi keluar cakap lain. Adakah mereka hadir mesyuarat yang sama tak? So itu yang jadi masalah. So apakah implikasi kewangan? Daripada KUAN ini berapa dibelanjakan? Dan kalau ada kekurangan, shortfall, macam mana pihak kementerian akan cari punca yang baru, sumber yang baru untuk buat imbuhan balik? Kerana ini satu perkara yang penting. Di sini, Tuan Ketua, saya harap bahawa... Ya, Bagan, Kepong. Ya. Ya, Kepong. Nak macam dah tak sempat ke bang? Tak sempat. Kepong. Sekejap lah Kepong.
Saya nak tanya sama ada kerajaan ada plan tak untuk memberi vaksin jenis Johnson & Johnson, iaitu jenis 1 dos seusai sudah ini boleh membantu warga asing yang tanpa dokumen. Mereka dapat 1 dos, tak payah pulang untuk kembali second dose. Terima kasih. Ya. So akhirnya saya nak gulung terima kasih. Harap ini semua yang diharapkan oleh rakyat ialah kita harap vaksin boleh sampai cepat. Kalau perlu, gunakan dana yang sedia ada untuk beli lebih banyak. Tak payah tunggu sampai bulan Oktober. Kalau boleh, kita tempah dan beli dan harap dia boleh sampai hari ini juga. Bulan ini juga. Kerana jangan kita ulangi kesilapan tahun lepas. Di mana kerana kita lambat tempah, akhirnya vaksin lambat sampai yang mengakibatkan kematian yang begitu tinggi, kes jangkitan yang begitu tinggi. Sudah sampai masanya kita mengakui kesilapan yang berlaku sebelum ini. Dan sekiranya hati terbuka, bersedia untuk kerjasama dengan semua pihak. Seperti yang saya sebut, pembangkang sedia berikan kerjasama, berikan peruntukan tambahan 1.5 bilion ringgit untuk beli 10.2 juta dos vaksin yang perlukan untuk pastikan semua yang daftar boleh dapat dengan segera supaya kita boleh bina sebuah negara yang normal dan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, peraturan mesyuarat